Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Para pelajar kuliah duha Masjid Ma'ruf dan para penonton yang dirahmati Allah. Sekali lagi kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesempatan untuk meneruskan majlis ilmu kita pada pagi ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Kita masih membincangkan kalimat Rabb. Allah yang menjadi pencipta, Allah yang mencipta, dan Allah yang memiliki. Dari kalimat Rabb yang disambung dengan Rabbil Alamin. Kalau pada minggu lalu telah diterangkan bahawa harta yang kita miliki adalah merupakan harta yang diamanahkan Allah kepada kita dan adalah kita belanjakan seperti yang diajarkan kepada kita oleh junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mencari, kita berusaha untuk mendapatkan, akhirnya setelah kita dapati ia merupakan sebagai satu amanah. Dalam harta itu ada hak orang lain yang mesti kita berikan kepada mereka yang berhak. Pagi ini saya ingin membawa kepada satu sudut yang lain. Walaupun ia merupakan satu amanah, hendaklah kita atur dengan sebaik mungkin. Kita mestilah mengaturnya sesuai dengan keperluan masa depan kita. Walaupun kita tidak mengetahui berapa lama kita boleh berada di dunia ini, tetapi kita mesti membuat perancangan. Kalau kita tidak merancang, kita akan merancang untuk gagal. Walaupun agaknya ada orang mengatakan, ya kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, untuk menggambarkan kepayahan hidup yang dilalui. Tetapi ini tak berarti segala yang dikais pada pagi hari dan didapatkannya dihabiskan. Demikian juga bila dikais waktu petang, bila didapatkannya taklah boleh dihabiskan semua. Kalau merujuk kepada ayat 47 dan 48 tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, di mana raja bermimpi tentang kerbau ataupun lembu yang gemuk. Kemudian lepas 7 tahun, lembu-lembu itu menjadi kurus. Yang ditakbirkan oleh Nabi Yusuf mimpi tersebut sebagai, pada 7 tahun pertama, negara akan makmur, melimpah ruah. Dan baginda Nabi Yusuf mengingatkan supaya tidak dimakan semua hasilnya, kerana akan berhadapan dengan suatu masa yang akan menggugat kedudukan ekonomi. Dan sebagian yang disimpan itu boleh digunakan untuk keperluan waktu-waktu yang begitu genting. Demikianlah yang kita boleh ambil iktibar daripada kisah takbir mimpi yang dijelaskan oleh Nabi Yusuf alaihissalam.
Maka sebagai kita yang baca Al-Quran, kita bukan setakat baca, kerana di bulan Ramadan ini ramai di antara kita yang rajin baca Al-Quran, mempunyai azam untuk mengkhatamkan Al-Quran sepanjang Ramadan ini, alhamdulillah. Tetapi penghayatannya setelah dijelaskan tentang jimat cermat yang dianjurkan oleh Nabi Yusuf itu, bagaimana pula dalam hidup dapat kita praktiskan. Walaupun bagi kita masyarakat Islam ataupun masyarakat bukan Islam di Singapura, ada wang CPF yang diperuntukkan pada masa kita telah tidak larat untuk bekerja. Tapi kita harus ingat bahawa simpanan tersebut bukanlah dapat kita nikmati semuanya. Kita boleh keluarkan sekaligus, tetapi ada peraturan yang telah ditetapkan, ia diberikan kepada penjarum ataupun pemiliknya per bulan. Dan per bulan ini bergantung pada jumlah yang disimpan. Ini kalau kita kata berjimat, di samping CPF, kita perlu ada tabungan lain. Kalau macam mana perit kehidupan kita pun, kita mesti berikhtiar untuk menghayati apa yang telah dijelaskan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Bila ia terdapat dalam Al-Quran, walaupun ia berlaku pada zaman Nabi Yusuf, tetapi ia sebagai sesuatu yang boleh diterapkan dalam kehidupan seharian kita. Kerana masalah kewangan ia akan ada sehinggalah dunia ini ditamatkan. Kehidupan dunia ini ditimpa dengan kiamat, barulah manusia tidak memikirkan kewangan dan tidak memerlukan kewangan lagi. Jadi hidup berjimat cermat adalah sebahagian daripada ajaran Islam. Ada satu kata-kata yang masyhur, al-iqtisadu nisful ma'isha. Artinya iktisad ataupun kalau difahamkan dalam konteks penjelasan kita, berjimat cermat adalah sebahagian daripada kehidupan. Artinya hendaklah ia menjadi suatu cara hidup bagi kita yang beriman. Kita tak boleh memikirkan hari ini untuk hari ini tanpa perancangan. Kita akan menemui kegagalan dalam bidang apa sahaja. Dan dalam kita membelanjakan, kita mengatur prioriti, keutamaan. Kalau hari ini sebahagian daripada anggota masyarakat kita tidak menjadikan keutamaan untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak. Kerana itulah dapat kita lihat ramai di antara ibu-ibu yang menuntut nafkah mereka, nafkah anak-anak mereka di family court, di mahkamah keluarga. Jadi kalau sampai isteri, anak-anak menuntut nafkah, di manakah tanggungjawab seorang pemimpin keluarga? Ini bukan saja menyukarkan anggota keluarganya, tetapi juga menunjukkan bahawa penghayatan kehidupan beragama di kalangan sebahagian daripada kita begitu longgar.
Demikian juga terdapat, walaupun tidak ramai, ibu bapa yang menuntut nafkah anak-anak mereka di nafkah atau di apa, tribunals maintenance for the parents. Artinya mahkamah tuntutan nafkah yang dikhususkan kepada ibu bapa yang tidak berdaya mencari nafkah. Dan ini tidak diketahui secara meluas oleh masyarakat kita. Kalau diketahui secara meluas oleh masyarakat kita, tentu ramai ibu bapa yang berderet-deret untuk menuntut nafkah dari anak-anak mereka. Memang ia telah berlaku. Dan ini amat kita kesali kerana anak-anak mengabaikan ibu bapa. Pernah kita dengar kan, seorang ayah, seorang ibu sanggup menjaga 10 orang anak. Sekarang orang mempunyai anak tak ramailah. Tetapi 10 orang anak belum tentu dapat menjaga ibu dan ayahnya. Ini realiti dalam hidup kita. Itulah kita yang masih sihat, boleh bekerja, adalah sentiasa bersiap untuk masa depan. Kerana ia adalah merupakan amanah. Harta itu adalah amanah, dan amanah itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Sama ada yang kita perlu gunakan hari ini, kita perlukan untuk masa depan. Sebagaimana sering kita diingatkan, siapkan payung sebelum hujan. Ini kadang-kadang kita terlupa. Kita kena balik kepada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Walau apa pun, rancangan itu penting. Para pendengar dan para penonton yang dirahmati Allah, keadaan hari ini telah menyebabkan ramai mereka yang dibutakan matanya oleh harta. Bila mata dibutakan oleh harta, maka hatinya telah menjadi gelap. Bila hati telah menjadi gelap, maka tindakan-tindakannya lebih banyak terarah kepada bersultan di mata, beraja di hati. Artinya mereka akan melakukan apa saja yang mereka sukai. Banyak contoh yang berlaku dalam masyarakat kita. Kerana apa yang berlaku dalam masyarakat adalah satu iktibar, satu pengajaran supaya yang buruk itu tidak kita lakukan. Dan bila kita mengambil iktibar yang baik, kita akan jadikan tauladan. Yang buruk, kita akan menjadikan sempadan. Tadi saya katakan, ada ibu bapa yang terpaksa menuntut nafkah di mahkamah. Sedangkan si anak tadi wajib untuk memberikan. Takkan si ayah tadi dengan bertongkat ke mahkamah tuntutan nafkah bagi ibu bapa. Ini akan image ataupun maruah anak-anak akan terjejas. Tapi anak-anak seperti ini tidak memberikan keutamaan. Malah kalau ada di antara mereka yang sekarang
ada di antara kita yang minat untuk memelihara kucing umpamanya kan. Dan bila mereka memelihara kucing, yang saya dengar daripada peminat-peminat ni, dia kata mereka membelanjakan $300-400 untuk membelikan makanan bagi kucing-kucing mereka. Kalau dulu orang pelihara kucing, ikan yang tak habis hari ini akan diberikan pada kucing itu besok. Tapi hari ini berbeza. Kucing zaman moden makan pun dengan makanan yang moden. Yang peminat kucing akan membelanjakan sebagaimana dikatakan tadi 300, 400 atau lebih daripada itu kalau kucingnya banyak. Sanggup dibelanjakan. Tapi untuk ibu bapanya bagaimana? Kalau dibagi 300 kepada ibu bapa, dia merasa banyak. Tapi kalau dia membelanjakan untuk kucing-kucingnya, dia kata tak apa. Ini adalah minat dia. Minat seperti ini bukanlah suatu yang minat yang kita katakan boleh menjadi alasan untuk tidak memberikan nafkah kepada ibu bapa, untuk tidak memberikan sedekah kepada fakir miskin. Kerana itu adalah lebih utama daripada menjaga kucing-kucing tersebut. Bukanlah satu kesalahan untuk menjaga kucing, beri makan, kerana itu tanggungjawab. Bila kita memelihara ikan ke kucing ke, wajib berikan nafkah. Tapi bila kita bandingkan dengan nafkah yang diberikan kepada ibu bapa, mana yang lebih utama? Adakah membiarkan ibu bapa terlunta-lunta dan dia membiarkan kucing-kucingnya gemuk? Ini cara berfikir yang kita perlu perbaiki. Tapi kalau dia ada kemampuan nak pelihara kucing, nak berbakti kepada ibu bapa yang telah uzur, itu kuranglah masalahnya. Itu satu contoh yang menggunakan harta yang dikurniakan oleh Allah tidak kena pada tempatnya kalau tidak tahu mengatur prioriti. Demikian juga terdapat manusia yang rakus. Ini boleh juga berlaku. Katalah seorang itu bercerai daripada suaminya dan dia diberikan rumah dan diberikan sagu hati dan sebagainya. Kemudian wanita ini bernikah semula dengan lelaki lain. Lelaki ini melihat wanita tersebut punya harta, punya rumah, dan dia tahu bahawa wanita itu juga mempunyai anak-anak yang masih kecil. Ada di antara mereka yang mengambil kesempatan, tidak memperdulikan nasib masa depan anak-anak tiri ini. Malah ada kes yang menjaga anak tiri. Anak tiri itu mendapat bahagian harta daripada bapanya yang telah meninggal dunia. Maka dia minta daripada harta peninggalan itu sebagai upah untuk dia melindungi anak tersebut dan memakan harta anak yatim tersebut mengikut kehendak dia. Ini berlaku dalam masyarakat. Dia tidak membawa harta, tetapi harta yang bukan miliknya yang hendak dihabiskan, yang hendak digunakan untuk memuaskan
hawa nafsunya. Jadi harta adalah suatu yang kita tegaskan berkali-kali adalah merupakan sebagai satu amanah. Bukan hak mutlak kita. Kita tidak ada hak mutlak terhadap harta yang kita dapati. Dan kita tidak ada hak mutlak terhadap diri kita sendiri. Jadi kegagalan seseorang itu sama ada mengendalikan hartanya atau kerakusannya untuk mendapatkan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syarak, maka ia tidaklah bersedia untuk menjawab soalan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Kerana apa yang kita bincangkan ialah 4 perkara yang akan ditanya oleh Allah di akhirat sebelum tapak kaki kita dapat digerakkan. Artinya tapak kaki kita akan bergerak hinggalah ditanya 4 perkara. Seperti mana dijelaskan dalam kuliah-kuliah yang lalu. Yang pertama ditanya tentang masa. Bagaimana dimanfaatkan masa. Yang kedua akan ditanya kesihatan. Bagaimana jasad yang sihat dimanfaatkan. Dan yang ketiga tentang ilmu. Dan keempat ialah harta. Maka semua ini adalah merupakan tanggungjawab yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Adalah satu yang akan disesali kalau ia dikemukakan atau kalau ia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, di padang mahsyar nanti. Tetapi kalau dalam kehidupan di dunia, ia masih boleh bertaubat, dan apabila ia melibatkan harta, maka hendaklah harta itu dipulangkan kepada yang berhak. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, adakah kamu mengetahui tentang orang yang muflis? Maka para sahabat menjawab, orang yang muflis ialah orang yang tidak punya harta dan orang yang tidak mempunyai dirham. Kalau kita di Singapura tidak punya dolar lah. Kemudian Rasulullah menerangkan bahawa orang-orang yang muflis adalah orang-orang yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala salatnya, pahala puasanya, zakatnya dan sebagainya lah. Tetapi semasa hidup di dunia, dia memakan harta orang lain. Hadis ini menyebut banyaklah, tapi kita kaitkan dengan perbincangan pagi ini tentang harta. Dan dia memakan harta orang lain. Jadi bila makan harta orang lain, di akhirat kelak, dia terpaksa membayar dengan amalannya. Makan harta orang lain bukan sakat makan harta anak yatim, ataupun hutang tak bayar, ataupun terlupa untuk bayar mas kahwin. Kerana pada masa-masa lalu, masyarakat kita sebahagiannya suka untuk berhutang tentang mas kahwin. Itu masa-masa lalu lah. Tapi sejak tahun 60-an, ia tak digalakkan. Itu sebagai contoh. Jadi kalau tidak
dijelaskan semasa hidup, di akhirat dia akan terpaksa membayar dengan amalan-amalannya. Dan kita tidak tahu berapakah nilai amalan kita untuk dijadikan bayaran bagi $50 yang dihutang semasa hidup di dunia. Kita tak tahu. Dan tak diberitahu. Jadi kalau tidak membayar semasa hidup di dunia, di akhiratlah akan dibayar dengan pahala-pahalanya kepada orang yang berhutang. Itu baru hutang. Wang saja. Belum lagi orang yang diumpat, yang dihina, yang dicerca, macam-macam lagi lah. Jadi kalau tak cukup pahala untuk membayar hutang di akhirat kelak, maka pahala yang berhutang itu dah habis, maka dosa orang-orang yang dihina, orang-orang yang dikata, orang-orang yang dia berhutang, dosa-dosa orang ni akan dipindahkan kepadanya. Dah tak ada lagi pahala untuk menjadi bayaran. Dalam keadaan yang seperti itu, maka ia adalah orang yang muflis dan ia akan dilontarkan ke dalam neraka. Jadi apa yang disebutkan dalam hadis tersebut memang banyak berlaku dalam kehidupan kita ini. Kerana itulah juga keluarga amat prihatin. Umpamanya kalau berlaku kematian, setelah disempurnakan urusan mengkafankan, salatkan jenazah dan nak dibawa ke kubur untuk dikebumikan, maka ada jurucakap keluarga atau keluarga mengingatkan kepada para hadirin, kalau si mati ini ada dosa ke apa, mintalah tolong diampunkan, dimaafkan. Dan kalau dia mempunyai hutang ataupun ada hutang-hutang menjadi tanggungannya, hendaklah mereka yang berikan hutang kepadanya menemui keluarga. Itu selalu. Ini kerana keprihatinan keluarga terhadap si mati, jangan sampai dia mati menanggung hutang. Jadi kita yang masih hidup, yang sering sama-sama menghadiri majlis, sering mengiringi jenazah, kita mendengar hal tersebut. Dalam ini menimbulkan rasa gerun kepada kita. Menimbulkan rasa gerun kepada kita. Supaya kita jangan sampai ada hutang-hutang yang tertunggak. Kalaupun kita terpaksa berhutang, hendaklah kita maklumkan kepada keluarga supaya kematian kita tidak dibeban dengan hutang. Itu sesama manusia. Manusia boleh datang menuntut. Tapi kalau katalah orang ini pernah berhutang sebanyak 5,000, kemudian orang datang minta, adakah keluarga mudah nak bagi gitu? Kadang-kadang ada keluarga minta di mana surat hutang piutang, bila berhutang, macam-macam. Satu lagi yang tentang harta ini, harta yang dikaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
zakat umpamanya, kalau tulis ke belakang, mungkin ada zakat yang kita terlepas pandang, zakat yang belum dibayar. Itu tanggungjawab yang mesti dilakukan. Kalau berhutang dengan orang, mesti maklumkan kepada keluarga, suami maklumkan kepada isteri, dan isteri pula janganlah berhutang suka-suka. Kalau hendak berhutang, tentulah dia mesti dengan izin suami. Tanggungjawab suami berikan nafkah kepada dia. Jadi dia kalau isteri nak berhutang, dia kena minta izin daripada suami dengan persetujuan bersama. Supaya kalau si yang berhutang ini meninggal dunia, ada keluarga yang tahu dan bersedia untuk membayarkan. Kalau hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ini suatu yang mungkin terlepas pandang. Contoh, katalah kita ada kalung leher ataupun rantai leher. Rantai leher sebagai perhiasan. Ini telah dibincangkan oleh para ulama. Biasanya seseorang itu memerlukan 2 set hiasan lah. Kalau kalung leher ataupun rantai leher itu ada 2. Jadi kalau yang 2 tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Rantai emas katalah sampai 10 gram berat kan, yang tebal. Selagi ia jadi digunakan untuk perhiasan, maka ia dikecualikan daripada zakat kerana ia digunakan sebagai perhiasan. Tapi hari ini kita dapat melihat ramai kaum ibu kita yang tidak lagi menggunakan rantai leher. Kalau gunakan rantai leher pun tak akan nampak. Dan dengan memakai jilbab, ia akan terlindung. Jadi kalau barang kemas yang telah tidak dipakai lagi, artinya dah tak menjadi perhiasan. Bila tak menjadi perhiasan, maka ia menjadi harta simpanan. Maka kalau ia menjadi harta simpanan, maka wajiblah dikeluarkan zakatnya. Yang kita kata ini perhiasan yang perhiasan. Saya berhak untuk pakai dua pasang. Tapi kalau dia tak pakai, jadi sudah tak jadi barang perhiasan lagi. Demikian juga kalau lebih daripada keperluan dia, itu juga taklah menjadi perhiasan dan menjadi harta simpanan. Maka wajiblah dizakatkan. Ini yang saya kata tadi, tidak perasan. Sama ada tidak tahu, dan tidak tahu bukan merupakan sebagai satu alasan. Kerana Rasulullah ingatkan kita, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu satu kefarduan kepada tiap orang muslim, juga muslimat. Dan kalau tidak tahu, kena belajar, kena tanya. Allah ingatkan di dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada mereka yang mahir jika kamu tidak mengetahui. Jadi kalau kita yang memiliki harta, dan harta itu adalah merupakan amanah yang dikurniakan, yang diletakkan Allah kepada kita, adalah kita membelanjakannya seperti yang dikehendaki oleh Allah, dan kita menginfakkannya sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dari awal dikatakan bahawa dalam harta kita ada hak orang lain. Dalam surah Takasur, Allah ingatkan
yang kita akan ditanya apa juga nikmat yang kita perolehi. Ayat dimulai, janganlah kamu dilalaikan dengan mengumpulkan. Alhaakumut takatsur, dengan sibuk mengumpulkan, memperbanyakkan harta. Taklah dilarang, tapi jangan terlalu sibuk hingga lalai tanggungjawab, hingga lalai untuk berkongsi, hingga lalai untuk melunaskan milik orang lain yang ada dalam harta kita. Kan zakat yang kita keluarkan itu bukan Allah yang dapat, tapi balik kepada asnaf yang 8. Jadi kalau kita genggam, tak tiris, tak memberikan harta itu dengan mengeluarkan zakat, maka 8 asnaf ni boleh menuntut nanti. Kalau ikut mazhab Syafi'i, sekurang-kurangnya 3 asnaf mestilah disempurnakan. Itu bergantung kepada bagaimana kita hendak meratakan pemberian zakat kita kepada mereka yang berhak. Jadi mudah-mudahan bila kita menyadari harta itu adalah amanah yang diletakkan Allah kepada kita. Pertama, dia tak boleh buat apa yang kita suka. Selalu saya ingatkan, kita kena buat apa yang Allah suka, bukan apa yang kita suka. Karena kalau kita buat apa yang kita suka, itu akan mengikut hawa nafsu semata-mata. Kalau kita ikut apa yang Allah suka, maka kita akan terpimpin dalam kehidupan ini dan kita akan selamat di dunia dan insya-Allah kita akan selamat di akhirat. Sebagaimana doa kita setiap hari, kita pohonkan kepada Allah, ya Allah, kurniakanlah kesejahteraan hidup di dunia kepadaku dan kurniakanlah kesejahteraan hidup di akhirat kepadaku. Itulah yang selalu kita pohonkan kepada Allah dan itu hanya tercapai, insya-Allah, boleh kita dapati jika dalam mengendalikan keuangan kita mengikut apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.